saya akan membincangkan satu isu yang hangat di negara kita, iaitu isu pudarnya etika dan sikap menghormati dalam kalangan masyarakat muda. Hal isu ini sangatlah bercanggah dengan rukun negara kita yang kelima, iaitu kesepanan dan kesusilaan, yang mana rukun ini menekankan kepada sikap hormat menghormati, sopan dan bersepakat dengan golongan yang lebih tua lah. Okey, jadi isu ini perlu dibincangkan dengan lebih jelas lagi pada minit yang akan datang. Terdapat beberapa faktor pudarnya etika hormat menghormati dalam kalangan masyarakat, antaranya kerana percanggahan idea. Hal ini berlakunya percanggahan idea antara generasi muda dengan generasi tua disebabkan oleh generasi muda yang lebih mengikuti budaya luar sehingga bercanggah dengan pengetahuan generasi tua. Contohnya, generasi kini lebih terdedar dengan K-pop yang terkenal daripada Korea Selatan yang mempunyai sebilangan besar kumpulan-kumpulan, misalnya BTS, yang menyebabkan mereka kadang-kadang taksub meminati kumpulan tersebut. Akibatnya, mereka akan cuba mempertahankan apa yang mereka minati sehingga menjadi penyebab perselisihan pendapat antara mereka dan orang yang lebih berusia sehingga pudarnya etika hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Itu faktor pudarnya etika hormat menghormati dalam kalangan masyarakat adalah daripada konteks bahasa. Bahasa Melayu pada masa kini tidak digunakan dengan baiknya kerana generasi muda lebih gemar menggunakan bahasa pasar dan mencampurkan bahasa rojak antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris melebihi bahasa Melayu tulis. Hal ini menyebabkan orang yang lebih berusia tidak gemar dan menegur kesilapan orang muda, tetapi mereka tidak menerima dengan baik kerana generasi muda ini merasakan bahawa mereka sudah tinggi ilmunya berbanding generasi tua yang kuno ketinggalan zaman. Akibatnya, bahasa Melayu tidak digunakan dengan baik dan ini menjadi faktor kepada pudarnya etika hormat menghormati antara masyarakat. Antara langkahnya ialah menerapkan nilai hormat menghormati dengan mengamalkan sikap bekerjasama tanpa mengira kaum. Apabila masyarakat berganding bahu dalam melakukan satu perkara, mereka akan saling mengenali di antara satu sama lain dan bakal mewujudkan kesepakatan dalam masyarakat tanpa perbalahan oleh setiap kaum. Hal ini kerana kerjasama di antara setiap suku kaum akan membantu mereka dalam memahami etnik dan kebudayaan kaum lain dan akan membuatkan mereka lebih menghormati sama sendiri. Menerapkan nilai hormat menghormati melalui penghayatan dalam rukun negara. Mempraktikkan rukun negara dalam kehidupan seharian akan membuatkan masyarakat lebih menghormati antara satu sama lain kerana ianya sesuai dengan konteks rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini kerana apabila masyarakat menjadikan rukun negara sebagai panduan, mereka tidak akan mudah untuk berbalah tentang perkara yang tidak sepatutnya. Sekarang kita beralih pula kepada proses perbincangan mengenai tugasan dalam kumpulan kami. Pada awal perbincangan, kami mencari dan meneliti dahulu tajuk yang sesuai dengan kehendak tugasan. Selepas itu, kami sebulat suara bersetuju untuk memilih tajuk pudarnya etika hormat menghormati dalam kalangan masyarakat dan bergerak kepada pembahagian tugas. Kami menggunakan platform voice call dan video call melalui aplikasi WhatsApp untuk bahagikan tugas setiap ahli kumpulan dan sama-sama berbincang mengenai isi tugasan mengikut pandangan dan fahaman masing-masing. Kesimpulannya, isu kepudaran etika dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat muda kian membimbangkan. Tambahan lagi, banyak masalah yang melibatkan golongan muda kini makin merosingkan, seperti masalah tidak menghormati ibu bapa dan bahkan ada yang sanggup mencederakan ibu bapa. Oleh itu, pihak tertentu haruslah mengambil inisiatif untuk membendung masalah ini supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih.